Jadi dalam ilmu akidah ni dibahas dengan halus-halusnya. Zaman dulu tak ada kata cara atau bahas halus-halus barat. Akidah royak Tuhan so, Tuhan tidak beranak, Tuhan tak ada bini, cukuplah. Tuhan tak serupa dengan segala-gala. Padan tu. Keluar tu. Jadi berartinya kita kan sudah tu melanggarkan perintah Allah, tidak amal dengan hukum Allah. Walau kita sembahyang, walau kita puasa, walau kita pergi haji, tapi semua tu kita tidak amal. Jadi Tuhan suruh buat adil. Adil ni lah muka paling payah sekali. So Allah kata kalau orang tu tidak boleh cuba melazim, melekat diri dia tu dengan beberapa sifat, 3 sifat sebelumnya, maka adil tak mari. Dia tak ada taharah dari diri dia, tak ada samahah dalam diri dia, tak ada apa ni, ikhbar, tak ada. Maka takwa adil tak ada lah. Tak nak mari adil. Tak nak mari adil. Bila kita benci kepada satu orang, maka kita mungkin tak layan ke dia, tak bui ke dia. Atau kalau kita bui pun tidak sepatutnya. Perkara ni memang boleh berlaku dalam masyarakat. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil. Lakukanlah keadilan. Kerana adil itu satu sifat yang boleh yang lebih mendekatkan ke arah takwa. Aqrab, paling dekat kepada takwa. Jadi kalau kita nak jadi takwa mungkin tak nak apa, maka buat adil. Adil itu paling dekat sekali dengan takwa. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita buat tu walau belah mana sekalipun, ikhlas tidak ikhlas, semua Allah Ta'ala tahu. Kita niat baik kau, niat tak baik kau, Allah Ta'ala tahu. Mana kita tidak payah bersungguh ataupun baki. Hidup baki. Sebab baki pun benda tu nilai pengetahuan Allah tu. Inilah huraian takwa. Dan itulah matlamat diturunkan Al-Quran. Jadi Quran diturunkan tujuannya supaya manusia jadi takwa. Jadi hak paling dekat dengan takwa tu adil. Dengan lain perkataan, Tuhan buat turunkan Quran ni tujuannya supaya membimbing manusia menjadi adil. Maka dengan perintah supaya menyempurnakan tujuan pada awal surah ini, sempurnalah peningkatan secara berasu-asu dalam semua urusan kehidupan, termasuk makan, minum, yang sentiasa terikat kepada peraturan halal dan haram dalam penggunaan agama Allah, dan tersusunlah wudu dengannya. Jadi hak hukum halal haram ni memang hukum syariat ni. Hukum ni sudah menjadi ikatan di dalam peraturan hidup. Daripada mana-mana dalam agama mana-mana pun begitulah. Cuma mungkin berbeza dari sudut istilah. Ada istilah mengatakan haram, ada guna istilah yang sama juga, dia kata tidak boleh. Jadi benda tunda je. Sebab kalau haram di dalam syariat Muhammadiyah, maka tak boleh juga dalam syariat lain. Cuma dia tak nama haram. Sama juga nama wajib ke,
Nama makruh ada laku tu. Tinggal lagi namun. Jadi namun ni tidak perlu utamakan. Maksud dia tu utama. Seluruh amalan solat merupakan jalan ke arah maksud takwa. Keseluruhan amalan solat. Amalan solat ni bermula daripada rupa perbuatan itu sehinggalah ke dalam setiap aktiviti hidup bermasyarakat. Semua tu termasuk di dalam maksud solat belaka. Solat tu dengan arti menanamkan semangat kasih sayang di antara anggota masyarakat. Itu matlamat dia takwa. Jadi segala bentuk rupa semua ke arah maksud takwa, maka itu masuk di dalam amalan solat. Manakala keadilan terhadap kekasih dan keluarga yang hampir dan kaum adalah satu perkara yang mudah. Kita nak buat adil pada anak kita. Tak payah. Memang dah semula jadi dah. Kadang-kadang tu orang tu kerja siang malam. Sehingga kewajipan fardu ain semaya ke gapo pun tinggal. Kenapa nak saya harta tahu kan anak? Ni buat balik kan anak bukan mudah. Tidak payah. Dia memang benda tu benda semula jadi dah. Kalau seorang bapa, seorang ibu misal kepada anak. Kalau anak dia umur 80 tahun, dia tetap masih memandang anak dia muda. Kalau ada nak beri anak dia, kalau ada piti ke, ada harta ke, dia nak beri anak dia tu. Padahal anak dia tu tua dah. Tua dah lah. Anak tu ada cucu, cici dah ada. Tapi mak dia masih ada lagi. Mak masih sayang ke anak tu. Serupa dia sayang anak lain juga. So kecil juga. Dia masih teringat kesayangan dia dan kasih dia kepada anak dia tu. Jadi kita nak buat adil terhadap kasih kita dan keluarga yang hampir, kaum kerabat adalah satu perkara yang mudah. Benda ni tidak payah. Tetapi perintah Allah dalam Al-Quran yang mulia terdapat dalam firman-Nya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sebab hak ni payah. Hak ni payah ni. Jadi Tuhan sebut tu. Tuhan sebut tu, janganlah kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Sebab biasa orang tu, orang tidak boleh buat adil dikit kerana tak kena. Benci. Benci ke perangai dia ke, benci ke lagu. Dan macam-macam cara sebab yang boleh jadi benci. Sebab manusia ni, kalau kita tengok, kita pun tak faham lah. Kita tengok, kita pun tak faham. Sebab apa dia tak kena kita? Kita tak jadi saing dia. Kita tak nak saing dengan dia. Kecek pun tak rajin lagi dengan dia. Tapi dia menciduk kita. Sebab apa? Kita pun pelik. Jadi benda balahan ni tidak dia, kita pun ada juga kadang-kadang keliru orang tu benci. Benci buat apa keliru? Kita tidak berbalas apa dia, tak ada kira cara apa. Tapi tak kena dia keliru dia. Ini pesing manusia, macam-macam lagu dia berjadi. Jadi kerana kita tak kena ke dia tu, dia mari buat kira dengan kita tak peraya lah mana. Ini layak gitu-gitu. Amba pernah bertemu dengan orang.
Kita muka dia tu cikgu besar ni guru kan dia, cikgu besar sekolah lah, guru kan tu. Bila kita jumpa kita tegur, walau dia tidak kenal lah mana kita tak biasa pun, tapi hanya jumpa. Mana kalau kita tegur pun makna munasabah kan raja kelih. Tidak kalau kita tegur, bahasa raja kelih dia duduk mana? Misal orang tanya lah, dia duduk mana? Bahasa kelih ke? Dah orang tegur kita dah. Lagu tu lah versi orang kata orang versi baik. Tapi jenis orang tidak bahasa versi baik, dia bercinta kelih kita. Bila kita tegur dia kelih je. Dia kelih je. Jawab pun tak. Tapi kita kalau jawab salah, dia jawab. Sanggup jawab salah tu. Sanggup jawab salah pun. Kok sambut beci dengan sambut tak beci, tak lain, tak serupa. Jadi kita pun rasa pelik ni kawan. Kita tak rajin apa-apa dengan dia berciduk kita. Dia berciduk. Tak kita ni bila jumpa bila tak sih dah lebih mana. Ni waktu gitu pula ke dia, kita kau nak marah ke dia. Kita upaya uduh juga orang tak layan pun nak marah. Padahal nak marah apa ni? Awak kepek uduh kita tu. Jadi kenapa orang tak layan nak marah ke dia pula. Jadi kita pun pakai tak tegur je bila-bila. Itu keadaan berlaku. Enggak nak buat adil kan? Bahaya juga nak buat adil tu. Jadi kalau kata mu tak kenal ke dia pun kena buat adil. Inilah satu janji Allah pada ahli Quran. Jika dibaca oleh orang yang berakal dari mana-mana millah. Mana-mana millah. Tak kira millah tu millah musuh ke millah musuh ke, tak kira. Ada organisasi dengan memahami maksud Quran itu. Adakah pula dia dapat melaksanakannya? Boleh buat ke tak? Tidak, dia kata. Adakah boleh dilupakan begitu saja? Tidak juga. Inilah kewajipan supaya semua manusia dikumpulkan di atas satu kalimat, atas satu matlamat. Kemudian muncullah segala bentuk amalan. Matlamat tu satu, tapi di dalam kerjanya mungkin tidak jadi satu, tak serupa, macam-macam. Setiap kaum melakukannya mengikut bahasanya tanpa menafikan bahasa dan kaum lain. Arti masing-masing buat mengikut kemampuan dan kebolehan kaum lah. Sama ada dari sudut bahasa dia ke, cara pelaksanaan ke, dan sebagainya. Jadi waktu tu tak kira. Matlamat sama jalur. Maksud pengajaran Quran hanya menuntut menegakkan keadilan dan takwa yang sama walaupun bahasanya berbeza. Tuhan naknya. Satu peringatan. Setelah kita tahu matlamat Al-Quran yang tersebut itu, arti naknya keadilan, iaitu menegakkan keadilan, maka mungkinkan Al-Quran diterjemah ke dalam semua bahasa dunia. Boleh Quran itu dialih bahasa kepada bahasa-bahasa yang ada walau dengan apa cara bentuk rupa pun bahasa. Tetapi andai kata matlamat Al-Quran ialah menitik berat tentang kehalusan bahasa Arab dan fasahahnya. Ini satu perkara lagi. Jadi matlamat Quran dia faham bahasa itulah. Bahasa Arab. Maka
tentu sekali Al-Quran tidak boleh diterjemah ke dalam apa bahasa. Jadi kalau kita lihat dari sudut meneliti bahasa Arab, orang Melayu, orang tidak Arab mungkin tak boleh. Apa dah sih? Tak cukup zat. Jadi berartinya Quran tidak boleh sampai kepada orang lain kalau sekiranya dia tak erti bahasa Arab. Inilah puncanya sebahagian besar daripada orang Arab tidak setuju Quran diterjemah pada bahasa lain. Sebab dia kata nak terjemah ke bahasa lain mungkin tak sampai kepada maksud Al-Quran, kehalusan bahasa. Itu mengikut pendapat orang-orang ahli bahasa dan juga tuan punya bahasa Quran. Tapi kalau kita melihat kepada asal Quran diturun dalam bahasa Arab, di mana orang Arab yang diturun ke Quran pada masa itu lebih ramai tak belajar apa satu daripada yang ada belajar pada masa Quran turun. Jadi setara mana kehalusan bahasa yang dipahami oleh orang itu? Sudah tentulah kalau orang tidak mengaji kawan satu, menulis tak pandai, baca tak pandai, tapi dengar bahasa Quran tu, bahasa dia tahu. Jadi dia boleh faham qadar hak dia ada tu lah. Tapi qadar menghalusi bahasa memang tidaklah. Tidak. Jadi kalau kita ambil dari sudut nak faham Quran ni kena reti kehalusan bahasa Arab, waktu memang tidak tepat. Boleh faham dengan bahasa rasa pun cukup dah. Jadi anda tahu perbezaan antara golongan Islam dahulu dengan golongan Islam kemudian. Orang kita lah ni dengan orang zaman Nabi. Sebab tu Nabi kata khairukum qarni, orang yang paling baik dari kalangan kamu orang zaman aku lah. Sebab orang zaman tu tidak ta'ammud, tidak mendalam dan tidak memberat-berat di dalam memahami. Apa yang bunyi mengikut faham itu, maka itulah yang dipakai pada zaman awal. Jadi bila ada zaman beralih, orang pun menupu kepada bahasa Arab, mengkaji, menghalusi bahasa Arab, maka bahasa Arab itu menjadi kalamu kharumi. Jadi akhir sekali Quran bahasa Arab tu orang Arab sendiri pun tak faham juga. Tak ngerti juga orang Arab. Pasal dibuat oleh suasana masyarakat. Kalau Quran tu orang Arab erti kan, tak ada sahabat tafsir Quran bahasa Arab. Tak ada. Tapi cuba tengok banyak mana tafsir dalam bahasa Arab. Bertambung-tambung tafsir Quran dalam bahasa Arab. Kerana nak wayak ke orang Arab tak erti. Padahal cukup dalam Quran tu cukup dia bagi bahasa Arab, bahasa ibunda. Mana baca ayat Quran tu dah cukup dah. Tak payah di syarah-syarah, tak payah dirayak dah. Jadi berartinya kalau kita tengok pada suasana tu orang Arab dengan kita 2 kali 5. Dalam situ memahami Quran 2 kali 5. Cuba kira lah tafsir Quran tu berbelah-belah jilid nak rayak maksud Quran. Matlamat golongan dahulu ialah menegakkan keadilan tanpa peduli tentang apa bahasa sekalipun. Orang dulu nak amal maksud ayat Quran tu je, supaya benda tu dapat dilaksanakan dengan secara adil. Jadi bahasa tak ada kisah. Setelah munculnya golongan ahli kalam yang mensyaratkan untuk menetapkan kenabian Nabi SAW dengan perkara yang mencari adab, ganji-ganji pelik-pelik tu, dan syarat-syarat itu tidak ada dalam Quran dan dalam agama-agama lain, lalu mereka wujudkan dalil yang batil
untuk menegakkan hujah bantahan mereka di kalangan kaum. Jadi lahir ahli kalam ni mana gulungan orang-orang yang membincang tentang asas agama, ilmu aqaid, Allah panggil ilmu akidah. Jadi dalam ilmu akidah ni dibahas dengan halus-halusnya. Zaman dulu tak ada kata cara atau bahas halus-halus balat. Akidah royak Tuhan so, Tuhan tidak beranak, Tuhan tak ada bini, cukuplah. Tuhan tak serupa dengan segala-gala. Padan dah tu. Keluar tu. Cukup dah tu. Tapi bila mari kepada golongan kedian ni, tak ada kena hurah dengan panjang lebar pula. Jadi syarat dia letak tu tak ada dalam Quran dan dalam ajaran agama pun tak ada. Bila tak ada, lalu mereka wujudkan dalil yang batil untuk menegak hujah bantahan mereka di kalangan kaum. Dia mengadakan hujah, mengadakan bukti sendirilah. Kemudian mereka jadikan sebahagian kelemahan orang yang tidak mampu memahami bahasa Al-Quran dimasukkan ke dalam balaghah bahasa Arab. Dia buat itu. Orang tak erti kehalusan bahasa Al-Quran itu, dia masuk dalam bahasa balaghah, bahasa yang mendalam dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau dia masuk situ, artinya tak ada siapa yang boleh faham Al-Quran itu, melainkan orang-orang pada tu je. Sedangkan Al-Quran diturun kepada manusia, bukan diturun kepada orang tertentu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum. Jadi Tuhan turun Quran bahasa Arab tujuannya supaya kamu faham. Itu je, la'allakum ta'qilun, supaya kamu faham. Sebab turun bahasa Arab tu kerana orang mula-mula ditujukan hukum Quran itu bahasa Arab tu. Jadi dengan perantaraan Arab lah pula orang lain. Jadi orang lain tu dia menyampaikan dengan bahasa Arab tu kepada orang lain. Jadi mungkin waktu orang Arab menyampaikan bahasa Quran tu kepada orang lain, campur lah tu bahasa Arabnya dengan bahasa India ke misalnya. Takkan diguna bahasa Arab 100%. Kerana ada bahasa orang Arab, orang yang tidak Arab tak erti bahasa Arab, dia guna bahasa lain. Syekh berkata, perkara ini adalah sebahagian besarnya bertentangan dengan Al-Quran. Ni cara balat ni sebahagian besarnya bercanggah dengan Al-Quran. Dan satu penyelewengan yang membawa kepada pembatalan Al-Quran. Jadi kalau masih duduk tambah dengan balaghah Al-Quran, orang tu bercanggah lah dengan ajaran Al-Quran tu. Sebab Quran mari tujuan nak suruh orang reti. Jadi menyebabkan orang tak reti, itu bertentangan. Mereka itu tidak akan berjaya di dunia dan di akhirat, dan tidak tertakluk di bawah maksud ayat wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Tuhan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan juga orang yang berbuat amal baik, amal soleh, bahawa mereka itu akan diberi ampunan dan ganjaran yang besar. Dan janji dah begitu. Jadi kalau sekiranya penyanyian Tuhan itu, Quran yang diberi kepada orang tu tak boleh faham. Nak ambil mana janji ni? Tentu tidak jumpa janji yang Allah Ta'ala janji. Kita habis pada ayat yang ke-9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ayat 9 itu Tuhan kata wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah berjanji kepada orang mukmin yang beramal soleh, mereka berhak mendapat keampunan daripada Allah serta ganjaran yang besar. Jadi iman dan amal salihat, amal salihat ni amalan yang baik, amalan yang soleh itu boleh menghapuskan mana-mana kesalahan itu. Jadi keampunan Allah Subhanahu Wa Taala tu disebabkan oleh kerana dia telah pun melakukan amal salihah. Jadi amal salihah ni payah juga. Kadang-kadang dari sudut rupa ni tak molek, tapi dari sudut matlamatnya molek. Nika molek juga. Jadi itu satu perkara yang agak suka menilakan amal salihah tu. Sudut rupa tengok buat tu tak molek. Membunuh orang kita kata bisa, tak molek. Tetapi atas matlamat yang molek, maka dia kira amal salihah, amalan baik, diberi ganjaran. Dosa-dosa kesalahan kita sedia tu pun digugurkan. Ni kita boleh tengoklah dalam jihad ke misal, walau macam mana jihad sekalipun tak kira lah. Khususnya kalau jihad berada, berperan tu, hatta kalau kita korban mati di situ, maka kematian kita tu adalah dikira syahid, kerana dia tu amalus salihah. Jadi ganjaran dan kemampuan itu bergantung kepada sejauh manakah mereka akan dapat keadilan, ganjaran, pahala, upah dan kemampuan seseorang itu. Lepas tu tengok sejauh mana dia dapat buat, dapat melaksanakan keadilan. Mereka yang tersebut di dalam firman Tuhan, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang engkar, orang yang menentang kebenaran. Jadi alladzina kafaru ni seolah buh bau ni kafaru tu. Alladzina kafaru tu buh tu. Sebab dia tahu dah dia buat tu tak betul. Dan tu guru dia kata pun tak betul. Dia tak era belakang. Dia tak peduli belakang tu. Walau siapa-siapa pun tak peduli. Itu alladzina kafaru dia panggil tu. Orang kupu, orang engkar kebenaran, yang dia memang tahu kebenaran. Jadi alladzina kafaru, orang yang kafir, orang tidak percaya, orang engkar, orang menentang kepada ayat-ayat kami. Ayat kami tak kira lah sama ada ayat tu dari sudut ayat ayat suci daripada Taurat ke Injil ke Quran ke gapo ke, itu alladzina kafaru bi ayatina, ataupun hak tidak berbentuk baca,
ayat-ayat Tuhan. Banyak ayat-ayat Tuhan dalam dunia ni. Wa kam min ayatin fis samawati wal ard. Banyak ayat-ayat sama ada di langit ataupun di bumi. Yamurruna 'alaiha. Ayat tu lalu terhadap dia. Mana dia boleh tengok hari-hari lah ayat tu. Tapi dia tak bakal. Wahum anha mu'ridun. Dia kata pun kupu juga tu. Kupu dengan ayat Allah tu. Jadi berartinya bukan pasti ayat Quran yang kita baca sajalah. Lain-lain ayat pun termasuklah. Jadi orang-orang yang kafir, mereka itu menjadi penghuni neraka. Penghuni neraka ni artinya orang yang tetap berada di dalam neraka. Itu penghuni. Maksud kufur dan mendustakan ialah meninggalkan tujuan perjanjian ini pada maksudnya dan pada zahirnya. Tinggal tujuan perjanjian. Jika orang mukmin mahu melaksanakan ajaran Quran, nescaya Allah akan menahan tangan musuh dan kejahatan mereka tidak sampai kepada orang mukmin. Ini satu perkara juga. Kita boleh buat satu perkara, tapi dia bergantung pada kemampuan. Waktu kita sebut ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita bertakwa kepada Allah setakat mana yang kita mampu. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Jadi mampu ni bergantung kepada suasana. Jadi kalau suasana tak mengisi, kita tak buat, tak boleh buat. Kalau buat pun memang tak boleh. Jadi hal luar daripada kemampuan itu, hal tu tidak dipaksa, tak diambil tindakan kalau sekiranya kita tidak buat. Cuma kita buat setakat mana yang kita boleh buat. Jadi jika orang mukmin mahu melaksanakan ajaran Quran, nescaya Allah akan menang dan kejahatan mereka tidak sampai kepada orang mukmin. Jadi kalau siapa tu menunjukkan tak berapa tu. Ini suatu tanda. Jika semua orang mukmin dapat melaksanakan pengajaran kitabullah, kelak Allah akan menyikap mana-mana kaum yang cuba mengganggu orang-orang mukmin ini. Mengganggu orang-orang mukmin. Inilah suatu bukti bahawa kita telah meninggalkan ajaran Quran. Kerana kita diganggu oleh orang lain, dikacau oleh orang lain, menunjukkan kita tak pakar, tak terima ajaran Quran. Jadi kalau Quran ada pun setakat baca ya. Buat tidur. Jadi hak ni tak nak napi dah. Setakat mana? Kemudian orang mukmin mendakwa bahawa Al-Quran tidak dapat diamalkan pada masa itu sebagai tambahan kepada pembohongan mereka. Dia dah tak percaya sekali, dia tak buat, dia kata tak nak buat. Jadi hasrat membuat tidak ada. Jadi melaksanakan amalan Quran itu tidak pasti dengan bentuk nama. Pasti amal mengikut maksud dia. Kalau tidak nama Islam pun tak apa. Asal maksud kerana Islam itu tercapai. Itulah maksud firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman,
orang-orang yang yakin terhadap ajaran Allah tu. Ingatlah akan nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kamu sekalian. Kita ni terlupa lah sebab dia teringat tu. Dia suruh ingat nikmat Tuhan beri kita tu. Beri tu bukan kata beri sikit-sikit, beri pakai cuah. Limpah dia beri tu. Jadi di antara nikmat Allahnya, idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Iaitu tatkala suatu kaum menghala tangan mereka hendak menyerang kamu, nak buat khianat kepada kamu, tetapi Allah menahan tangan mereka daripada menyerang kamu. Jadi yang tak boleh serai tu Tuhan tak beri tu. Dia serai boleh tu Tuhan beri. Jadi jangan pelik sangatlah irak kena tu pun Tuhan beri tu. Tuhan beri tu walau kita tak kenal pun. Sebab di dalam dunia ni tak ada satu benda yang tak masuk campur tangan Tuhan. Semua dia yang menguasai. Jadi kalau Allah tak setuju, tak boleh buat. Bila Allah setuju, boleh buat. Soalnya dia nak bunuh Saddam tu boleh ke tak boleh? Kalau tak kata bunuhlah, memang boleh. Kalau Allah tak kata tak boleh, dah sedunia lah tak boleh. Gitu je lah. Kerana itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan kepada Allah lah pula hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Bertawakal tu makna menyerah. Menyerah, beri kuasa dan tadbir semuanya terhadap Allah belaka. Jadi pada hakikatnya kita tidak mempunyai apa sahaja tadbir. Kalau tadbir yang kita buat tu adalah dari tadbir dia, bukan tadbir kita, tadbir dia. Ini adalah nikmat daripada Allah yang mana natijahnya ialah menyempurnakan janji. Bila janji kena sempurnakan janji. Aufu bil uqud dari awal ayat. Sungguh sempurnakan janji. Perkara ini telah dibentangkan dalam teks surah Taurat. Teks surah Taurat melalui lidah semua Nabi. Nabi-Nabi Bani Israel lah apa artinya. Perkara ini memang diketahui oleh Bani Israel. Bani Israel tahu. Dan memang Bani Israel pun sudah pun dilaknat oleh Allah melalui Nabi-Nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Quran, wa'inal ladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Sejak daripada Nabi Daud lagi, sehinggalah ke Nabi Isa. Jadi kesemuanya orang ini, orang Bani Israel ini dilaknat. Laknat bahasa Arab. Kalau Melayu laknat ni arti jauh daripada rahmat. Tuhan beri nikmat ke dia tu. Kaya raya, cerdik, pandai, bijaksana, semua dah beri, tapi rahmatnya tak ada. Tak ada rahmat. Jika kamu sempurnakan perjanjian ini, kamu akan menang. Jika tidak, kamu akan dikalahkan. Itulah maksud firman-Nya, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil
وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Ini perjanjian Allah kepada Bani Israel. Maksudnya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil aku janji daripada Bani Israel. Dan telah kami utus 12 orang pemimpin Allah. Ramah tu 12 nak rasul-rasul, pemimpin-pemimpin yang telah kirim kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel ni daripada dulu lagi dia sejenis manusia yang nakal lah, kita kira kan. Dia nakal. Jadi rasul-rasul yang Allah Ta'ala utuh dia tu, dia buat kenak belaka. Ramai rasul-rasul tu dibunuh di apa ni, dikhianat oleh dia. Sesungguhnya aku akan berserta kamu sekalian, kata Tuhan. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, beriman kepada semua para rasulku, dan kamu membantu mereka dan memberi pinjaman kepada Allah sebaik-baik pinjaman, bukan kerana riya atau kerana habuan dunia. Pinjat Tuhan. Wa aqradtumullaha qardan hasana. Dia beri hutang Tuhan. Jadi beri hutang Tuhan ni dengan mana dia membelanjakan kepada jalan Allah, kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala setuju. Jadi benda ni serupa tu Tuhan kata, dia buat janji daripada Bani Israel di atas 12 rasul, dan dia kata sesungguhnya aku akan berserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat. Mana Tuhan hidup balik dia selagi dia menegakkan salat. Satu, serupa tu kita pun ada salat, dia pun ada salat. Mengeluarkan zakat, serupa. Beriman kepada semua para rasul, serupa juga. Dan kamu bantu mereka, sokong mereka di dalam perjuangan itu, sokong rasul. Lepas tu memberi pinjaman kepada Allah dengan sebaik-baik pinjaman. Mana kita berkorban ke dalam polisi Allah, segala harta, kekayaan dan tenaga yang ada pada kita, tidak kena nak suruh orang tengok ataupun apa-apa kepentingan lain. Kita buat itu dengan rasa memang tanggungjawab kita dan perlu kita buat. Jadi tidak perlu orang minta, tidak perlu di apa ni, dikutip maknanya. Sudah tentu aku akan ampuni daripada semua dosa kamu. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Jadi kalau dia buat belaka 4-5 perkara tadi, Tuhan kata, Tuhan janji dia akan kafarah, akan hapuskan
dosa-dosa. Akan ampunkan dosa-dosa. Sebab muka dosa ni muka tak nampak dan elok dah. Kita tak si ke dosa pun dia dosa juga. Tapi kalau orang terlalu takut dosa pun dosa juga. Dosa ni tak takut dah. Dalam satu hadis Nabi kata laulam taznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin akharina yadhnibuna fayastaghfiruna fayaghfirullahu lahum. Maksudnya kalau kamu tidak sanggup buat dosa, kalau kamu tidak sanggup buat dosa, Tuhan akan hapus kamu. Jadi orang yang duduk kekal kat dunia ni, nak orang pandai buat dosa habis. Sebab tu ada dia turun mai ke dunia. Sebab dia berdosa. Kalau dia tak berdosa mula, tak turun ke dunia. Tu ada. Jadi dia pandai buat dosa, maka dia turun ke dunia. Dia kata kalau kamu tidak sanggup buat dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan hapus kamu. Tak ada. Buat gapo orang tak pandai buat gapo satu. Tak bunuh orang tu. Sudahlah dia hapus tu. Wala jaa biqaumin akharina yudnibu. Dia mari kau lain ganti sebab kita tak ada tu. Orang tu nya pandai buat dosa. Yudnibuna. Tapi pandai buat dosa pun supaya astaghfiruna Allah. Lepas dia buat dosa, dia minta ampun dengan Allah. Allah bila minta ampun, fayaghfirullahu lahu. Hapus lalu Tuhannya. Mudah kira. Jadi dosa dengan Allah ni bukan payah sangat. Nak kita sedar kesilapan kita balik semula kepada kebenaran. Ya dah. Itu je benarnya. Jadi kita nampaklah falsafah adalah hadis itu. Berartinya usaha kita membuat sesuatu. Usaha kita membuat sesuatu. Walau benda tu dikira salah, dia memang salah lah. Boleh kita buat. Sebab kita buat tu ke arah yang baik. Bila tak baik tu jadi salah. Bila salah tak betul, tak baik lah. Tak kena. Jadi kalau kita buat, cuba apa, berjaya, itu mana betul. Tak berjaya itu mana tak betul. Dengan arti gitu. Jadi kalau dia takut sama nak buat gua tu takut, nak buat gua ni takut. Tu tadi. Nak jadi betul kan, memang kan belah orang kan mati kan, bunuh orang. Sudah. Sebab bila-bila kita lagi jadi betul. Belah tu memang kerja dia. Kalau mati seorang pun, dengan kerana kita buat tu, kita boleh belah 1000 orang lagi maknanya. Boleh selamat nyawa 1000. Mati seorang. Jadi kalau kita tidak sanggup buat, maknanya kita mungkin tak pandai dah dalam ilmu pembedahan. Dengan mana begitu. Itu makna Tuhan akan hapus kita, mari kaum lain, hak pandai, lepas tu minta ampun, Tuhan akan ampun. Tapi hari tu orang tak baca lah mana tu. Nak merasa kurang benar orang baca tu. Jangan benar nak siapa dengan dia tu. Surat itu aku akan ampuni daripada semua dosa kamu, dan aku akan masukkan kamu sekalian ke syurga. Jadi orang tu Tuhan akan masuk ke syurga. Syurga ni tempat senang, tempat suka, tempat kepuasan. Jadi sebelum masuk syurga akhirat, syurga dunia ni pun dia kena masuk dalam. Kalau orang yang telah buat kerja tu kan, pembedahan ke, perubatan ke, gapo ke, jadi bila dia berjaya buat tu tidak suka, tentulah berasa seronok.
Suka. Sekali pun benda tu mencabar. Tambah-tambah benda yang amat mencabar tu, kalau kita buat berjaya, maka hak itulah bernilainya. Masuk ke syurga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Di dalam syurga tu lah. Cuma dia dalam Quran kita sebut min tahtihal anhar. Sebab main-main tu sungai dia tak duduk atas. Sungai di bawah dia tak rendah. Saluran air ni. Jadi kalau kita tengok dalam kebun-kebun dia sini semua pun sungai duduk bawah belakang. Jadi dalam syurga dia sebab pun sungai yang mengalir itu pun di bawah lah. Jadi sesiapa yang kufur sesudah itu, sesudah perjanjian Allah Ta'ala beri dia tahu, dia kufur lagi, bermakna dia sudah tersesat dari jalan yang lurus, sesat tengah padang luar. Sebenarnya orang yang mengkhususkan ayat Quran diturun kepada satu-satu kaum atau satu-satu individu tertentu telah menyelewengkan Al-Quran. Kalau ada orang yang mengata ayat ni turun ke Abu Jahal, ni Abu Lahab, itulah orang yang sudah menyelewengkan maksud ayat Quran. Sebab ayat Quran ni dia kira hak umum, hak khusus tu dia tak ambil kira. Al-imrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu di apa ni, dijadikan kaedah oleh ahli-ahli ilmu. Jadi yang dikira dalam ayat Quran ni umum. Jadi sebab-sebab yang khusus patut tak dikira. Cuma kebetulan yang sebab tu. Selepas itu Allah tidak menyebut tentang Bani Israel yang apa? Membantu. Membatal. Kuasa bitu. Membitukan perjanjian. Membitu. Selepas itu Allah tidak menyebut tentang Bani Israel yang membitukan perjanjian. Mana dia buat kanut dia. Dia buat atas kanut dia. Dia tak boleh lihat dia. Supaya buat baru ni kan kuasa bitu tu. Dia tak boleh semua orang kecil dia, orang kata gabau dia tak boleh. Dia jadi tuli bisu. Awak tak dengar yang berlaku. Melainkan untuk memberi peringatan kepada umat Muhammad. Itulah. Sesungguhnya mereka menyibukkan kita dari mengingati hari-hari pembalasan Allah dan mengambil pengajaran dari segala tindakan kaum-kaum yang lain. Jadi dengan sebab tu kita tak ada yang berarti nak ingat bala-bala bencana yang Allah tipu orang mukmin. Jadi apa yang berlaku kepada Iraq tu, itu satu pengajaran. Ini satu pengajaran, satu pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau macam mana sekalipun. Sebab Allah Ta'ala ni dia akan beri suatu pembalasan, tapi bila dia balas tu tidak kena berlaku, tidak kena atas orang yang khusus. Dia kena semua. Al-bala iza nazala amma
Itu kaedah ni. Bala dan ujian Tuhan ni bila dia turun rata. Rata. Tak kira hak dalam tu orang bersalah ke orang tak bersalah ke semua ni. Idza nazala amma. Bila ujian turun, mana semua orang bersalah. Mana gitu. Jadi begitulah juga bala Allah Ta'ala tu. Mereka mengambil berat tentang sebutan lapan-lapan kitab, tentang balagha dan meluanakkan seni lagu dengan Al-Quran. Jadi dia sibuk dengan tu lah. Tarannum dia panggil. Tarannum. Jadi tarannum tu lah ni satu trend. Di sekolah-sekolah, pusat-pusat pengajian, dia ada satu ilmu tarannum. Ilmu belagu. Tak ada gambar satu. Belagu je lah. Ilmu malah bagi orang yang minat ke dia tak apalah. Orang tak minat. Tak berakhir kalau satu tu. Tapi lah golongan orang yang berfikir ada menyebut orang-orang yang suka berlagu dan mengambil berat tentang bacaan Al-Quran ni, dia akan terlupa maksud. Dia akan terlupa maksud. Jadi Quran tu bermakna suruh kita baca, ambil pengajaran. Bila kita duduk berlagu, kita dah ambil berat tentang bacaan, bunyi huruf tebal ke, nipi ke, panjang ke, panduk ke, maka maksud dia hilang selalu. Itu dalam Fazlul Kabir pada semua. Dia ada tempat lain pun ada juga di situ. Jadi orang-orang menyebut tidak guna lah. Tapi orang berminat memang berguna. Sebab Quran ni kalau kita baca molek, sedap dia nya. Sedap belagu. Jadi sebenarnya belagu kita tak satu benda asli dia. Semula jadi dia belagu tu. Jadi bila baca tu betul sebutannya mengikut apa dia nak pergi, maka jadi belagu lah. Kalau dia mau belajar belagu suku tu, orang tu buat lain tu. Jadi Quran ni kena makhraj dia, makna tempat keluar huruf tu semua. Dha betul, ain betul, kha betul. Pada panjang pendek betul. Oh, kacau sedap lah. Tapi kalau suara tak sedap, kena pun tak sedap. Kalau kena makhraj, kena kau tak sedap. Kadang-kadang tak sedap. Sebab itulah hak ahli raya takbir tu deh. Sedap bunyi lari dia tu siapa dia? Oh tu kata lagu belakang tu. Mau takbir Allah Akbar. Air raya. Nanti dah orang tu kalau tu kata lagu belakang. Tapi tidak bukan tukar lagu Quran. Tukar lagu Melayu. Tukar lagu Melayu. Yang orang Melayu panggil penyanyi lah. Jadi orang temu je lah. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i wa nasu haddan mimma dhukkiru bihi ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Ayat 13. Allah mengatakan oleh kerana mereka melanggar janji,
Mereka batalkan janji. Kalau janji, dia tak bakal perjanjian. Itu naqdihim mitsaqahum. Kan orang Yahudi ni memang dia janji tak lekat sama-sama pun. Jadi kata Tuhan, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka menjadi keras, membatu. Jadi hati orang Yahudi ni yang jadi keras sangat, tak makan nasihat. Pasal kata lah gapo dia pun tak berubah. Kerana orang ni janji tak lekat. Dia tak lekat habisnya. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Mereka mengubah firman-firman Allah daripada yang sepatutnya. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Dia tahrif, dia selewengkan ayat-ayat Tuhan. Jadi bukan bermakna yuharrifu tu makna dia buang, tak tu. Dia beri pengertian yang boleh lari daripada maksud asal. Itu tahrif lah. Dia ubah dia bagi. Wa nasu haqqan mimma dhukiru bih. Akibatnya dari kerana dia suka mengubah-ubah dan mereka melupakan bahagian-bahagian yang berisi peringatan terhadap mereka. Jadi pengajaran-pengajaran kalau dituju kepada mereka pun hilang. Bila hilang, artinya tak ada. Tak ada. Baca pun baca saja, tidak memberi pengertian apa-apa. Wala tazalu tattali'u ala qa'inatin minhum illa qalilan minhum. Engkau akan selalu dapat meninjau pengkhianatan mereka, pengkhianatan antara mereka. Mana boleh klik perbuatan khianat oleh Yahudi itu. Illa qalilan minhum, kecuali sebahagian kecil sahaja dari kalangan mereka yang tidak berkhianat, yang tidak jahat. Bukan bermakna kesemua orang Yahudi jahat belaka tidak, tapi sebahagian besarnya begitulah. Buat makan sebagaimana seperti kita duduk sini lah, antara kaum Cina, India, Melayu, Sia, apa kan, dia campur aduk tu. Oleh kerana benda ni dia campur aduk, nak elok tak boleh dah, begitu dah. Jadi apa-apa yang berlaku terhadap dia, khatunya Tuhan kata pada Nabi-Nya fa'ankum wasfah. Kesalahan yang dia buat tu, maaf lah, tak rasa dia ambil berat lah, rasa ambil salah lah. Itu mana fa'fu anhu, dia buat salah pun kita tidak bertindak sebagai satu kesalahan. Wasfah, dan biarkanlah mereka. Wasfah tu dia buat salah, kita dia buat salah ni. Itu mana biarkanlah mereka secara lagi. Sebab innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat kebajikan, buat kebaikan. Jadi berarti kita maaf, kita tidak ambil tindakan kesalahan, itu adalah satu perbuatan yang disukai oleh Allah. Dia berkata, baca pula dia, hukum Allah tak bertindak. Tak bertindak hukum Allah. Jadi maaf-maaf gitu je. Memang Allah suka maaf. Sebab Allah ni buatlah kesalahan gapo terhadap dia, dia tidak buat tindakan dengan segera, kecuali orang itu terlajuk sangat, banyak berdoa kesalahan dia hingga sampai penuh langit bumi, baru dia bertindak. Jadi kalau kesalahan sikit-sikit, Tuhan dia tak cara kata ke dia lah gapo-gapo dalam satu. Ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang telah
membitukan perjanjian. Dituju kepada Yahudi, dia pandai-pandai buat kanut dia tak peduli dengan kanut orang lain. Jadi sikap tak peduli kepada sesiapa ni sikap Yahudi. Dan dia nak satu benda, dia tak peduli kepada lain, dia buat apa yang dia nak. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukiru bihi. Dan di antara yang mengakui dirinya sebagai orang-orang Nasara, orang yang buat pengakuan dia di Nasara, akhadna mitsaqahum, kami telah ambil sumpah setia dengan mereka. Fanasu hazzan mimma dzukiru bihi, tetapi mereka sengaja telah melupakan sebahagian yang berisi peringatan bagi mereka. Jadi mana-mana ayat yang boleh memberi kesedaran dan mengingatkan mereka terhadap janji itu, dia terlupa dah. Bila begitu, fa'amurayna bainahumul adawata wal baghdha, jadi sekarang kami timbulkan persekentaan dan kebencian antara sesama mereka sendiri sampai hari kiamat. Sampai per satu hari, ke satu tempoh yang tertentu, Yaumul Qiyamah, hari pembangunan. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan Allah akan menjelaskan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Jadi bila sampai kepada hari kiamat, masuk kepada alam ruhaniyah tu, waktu tu Allah Ta'ala beritahulah kepada dia apa yang dia telah lakukan. Ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang Nasara yang telah membitukan perjanjian. Jadi orang Nasara pun ada, dia buat perjanjian tapi dia buat kuasa dia. Allah berfirman, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu 'an katsir, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sebab orang Nasara ni dia ahli kitab, orang ahli kitab. Jadi sahur ahli kitab ni orang-orang yang pandai baca, pandai menulis, ilmu tinggi. Wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu seorang rasul kami, menerangkan kepada kamu seakan dari ayat kitab. Seakan menerangkan kepada kamu seakan dari ayat kitab. Seakan tu banyak lah, banyak. Ada kamu kau tak tahu seakan tu. Banyak lah tu. Yang kamu sembunyikan, mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang kamu sembunyikan ayat kitab, dan seakan pula ayat-ayat yang dibiarkan, wa ya'fu 'an katsir, dan seakan pula ayat-ayat yang dibiarkan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, dan telah datang pula kepada cahaya dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ke-15 ini adalah Yahdi bihillahu, dengan cahaya kitab tu
kitab tu ada ayat tu mempunyai cahaya. Cahaya tu artinya ilmu yang berada di dalam tutur kitab. Dengan cahaya kita itu Allah pimpin orang yang selalu menurut keredaannya. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi dia pimpin orang yang selalu menurut keredaannya di jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih, dan menghindarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izinnya, iaitu bi'idhnihi, dengan izinnya, dengan kehendak dan kebenarannya. Jadi kalau Tuhan tidak izin, mana tak boleh berlaku tu. Setelah Tuhan izin, Tuhan benar, Tuhan setuju, maka benda tu berlaku. Dan memimpin mereka ke jalan yang lurus. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah pimpin mereka ke jalan yang lurus. Dua ayat ini merupakan seruan kepada orang Yahudi dan Nasara. Dua ayat kepada orang Yahudi, kepada orang Nasara. Tujuannya supaya mereka mengikuti Al-Quran untuk membaharui perjanjian. Jadi ajak semula orang Yahudi, orang Nasara baru semula perjanjian dia sedia tu. Jadi hak sedia tu ada dalam di dalam Taurat, dalam Injil tu, tapi dia sudah tinggal perjanjian dia tu, dia terlupa tu. Jadi bila baca semula Quran, ikut Quran tu dengan arti dia baru yang lama. Seruan ini juga untuk menggabungkan pelbagai kaum ke dalam kaum muslimin. Ni semua ni tujuannya nak panggil semua kaum-kaum lain supaya masuk bersama di dalam kaum muslimin setelah mereka menyempurnakan janji-janji mereka. Tetapi oleh kerana orang itu tidak bersedia untuk menerima seruan Allah yang ada dalam kitab-kitab masing-masing, dan orang Islam sendiri pun sudah hanyut dengan pengajaran dia, maka penyatuan itu tak mungkin boleh berlaku. Apatah pula disebabkan oleh perbalahan yang berlarutan daripada kedua pihak. Masing-masing pulau memulau dan benci membenci itu ada. Jadi di situ tak mungkin boleh kita satukan. Jadi artinya kalau bersatu pun bersatu dalam keadaan yang tidak seronok lah, tidak setuju. Kalau mereka boleh mengatur di Iraq, dengan artinya bukan semua orang Iraq setuju orang mereka tu. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi semerti kau dah boleh tahan tahu yang habis ni. Kau tak nak percaya je lagi. Tak pun nak percaya je lagi. Ayat di atas menerangkan jalan yang betul dan yang lurus. Jadi di atas jalan itulah sepatutnya kita ikut. Yang kata hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah amma yasifun. Jadi itulah dia diserukan oleh Allah di dalam Quran, di dalam surah Al-Maidah, surah Bilangan. Kata Syekh ini suatu peringatan. Jadi berartinya kita jelas. Kata Syekhnya, dalam fikiran kami
Kami telah diuji dengan berbagai perkara yang memalukan. Yang banyak moga-moga yang mendatangkan malu. Jadi ujian-ujian itu bermula dari pembalasan akibat pembatalan perjanjian. Bila janji tak sempurnakan janji, maka pembatalan itu menyebabkan pembalasan Allah dengan macam-macam bentuk lah. Jadi pembatalan perjanjian itu terhadap orang Yahudi. Allah menyebut pada firman-Nya, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi Tuhan sebut cerita keadaan orang Yahudi ni, dia selalu mukir janji. Jadi akibat daripada mukir janji itu, Tuhan kata kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka menjadi keras, membatu. Rupanya khawas tidak menepati janji ini, jadi hati keras. Jadi membatu hati. Rasa kata apalah, rasa nasihat, rasa royak, rasa buat lah ke mana pun, dia pastilah dengan keadaan perangan tak baik. Jadi kucurlah tu kucur daripada langgar perjanjian. Kami telah melihat hati yang keras. Semua kaum Islam meragui bahawa sifat ihsan telah lenyap daripada mereka. Ini dia balik kepada sifat orang Islam pula. Jadi orang Islam ni tengok orang Yahudi jahat perangai, pucuk daripada banyak perkara-perkara yang dia langgar peraturan dia. Jadi dia berasa dia ada. Ini masalahnya. Jadi saya kata semua kaum Islam boleh kata meragui bahawa sifat ihsan telah lenyap daripada mereka. Mana orang Islam pun tak ada sifat ihsan. Sebut ada, tapi di dalam penghayatan dia, dalam kehidupan amalan dia tak ada. Bahawa orang yang bersifat ihsan telah hilang agama. Orang yang bersifat ihsan, orang yang tidak bersifat ihsan telah hilang agama. Bukan yang bersifat ihsan tu jatuh dia kata. Baru mingguan. Bahawa orang yang bersifat ihsan syukur. Apa bersifat ihsan hilang agama? Merasa silap ni ada jatuh ke sebuti ni. Orang yang tidak bersifat ihsan telah hilang agama. Nak tak tidur selagi situ. Mereka cuma memilih pelbagai darjat dan keadaan ilahiyah. Orang Islamnya dia duk pilih, duk cari naik pakak lah. Darjat ni, pakak ni, milih pelbagai darjat. Hati pakak gapo kita. Jadi duduk sibuk habis dengan pakak gitulah. Orang ni naik pakak, orang tu naik pakak. Jadi pakak-pakak dia sebut ni hak pakak dikira ni pakak dalam ilmu, dalam agama ni. Orang ni boleh jadi syekh ni. Orang ni boleh jadi maulana. Pakak belakang tu. Dan keadaan ilahiyah. Keadaan ilahiyah ni akhwal wal maqamah lah. Macam-macam berkah,
ada meh-meh keramak misal. Moga-moga lagu tu lah. Jadi hodok tinggalnya betul lah. Dia tu masing tu mulut tu. Jadi orang Islamnya pun yang tinggalnya moga balas tu lah. Dengan sebab tu ada sahabat sangat pakaian. Lagu mana pesing bentuk pakaian tu. Kerana nak suruh kekal apa ni lah ni. Jadi sifat asal tu tak cara dah. Terdapat satu pengertian bagi seseorang yang berhubung dengan Hadratul Quduh. Pada asasnya tiada kasih sayang dalam hati mereka. Bila orang itu boleh berhubung dengan pihak Malaikil A'la, dia ada satu keistimewaan lah. Tapi dia sendirinya, orang tu hati tak ada lah mana. Ini sebagaimana yang kita dapat rasi lah. Dapat rasi kan, bahagian ada kita ni yang disanjung oleh masyarakat hingga sampai gapon semua diberi. Jadi konon dia tu ada keistimewaan yang lebih. Sedang yang kita tahunya dia tu mengaji dia dalam mana. Tak mengaji dalam mana lah. Kalau mengaji pun berarti habis perukun ni, gitu je. Jadi ada habis perukun ni tegak. Dia puasa nilai benar adalah. Lagu tu je. Jadi semua perkara ini termasuk dalam sunnah Allah. Walau macam mana sekalipun benda tu tak keluar daripada sunnah Allah. Dan perkara itulah yang mengeraskan hati. Jadi perkara-perkara yang sabit dengan hati ni, jadi orang-orang tasawuf cukup ambil berat ni. Terutamanya Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya dia tu, banyak dia sebut perkara-perkara yang boleh membawa kepada keras hati. Jadi kena kita jauh lah. Jadi termasuk dalam amalan harian tu. Manakala bahagian kedua, Allah berfirman, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Satunya kerah hati, yang keduanya mereka menyelewengkan kalimah Allah dari tempatnya. Jadi kalau Allah nak lagu lain, dia pindah lagu lain. Sami'na wa ata'na. Jadi tak ada sami'na wa ata'na. Sami'na tapi tidak ata'na. Sedangkan rupa kalimah itu masih kekal. Dari sudut lambangnya molek, tapi ruhnya tidak ada. Kalau kita kira lah, dalam Islam mahu supaya masyarakat manusia bersatu, umpama bersatu, artinya tidak berpecah. Tak kira dia orang Yahudi ke, Nasrani ke, orang Islam ke, duduk dalam satu barisan. Karena tiga-tiga ni datuk yang satu, sama je, dan sudah ada ajarannya. Dipanggil keluarga di dalam milah Hanifi. Jadi itulah hak yang dikadakinya. Tapi apa yang berlaku? Tidak begitu. Tidak begitulah. Itu makna yuharrifunal kalimah amma mawadhi'i. Jadi tempat yang Allah nak tu, benda tu telah pun lari, jatuh garis dia, jatuh ray dia. Jadi tak cakap nak cokeh naik tu tak naik. Nak naik ray tak naik. Jadi dengan sebab tu kekal lah manusia di dalam keadaan huru-hara, balak, tak berhenti. Kerana kereta api, kalau dia naik tu jatuh ray. Itu je.
Bahagian ketiga, Allah berfirman, wa nasu hazzam mimma dzukiru bih, tetapi mereka lupa bahagian yang berisi peringatan terhadap mereka. Ini tak ingat dah tu. Kalau baca pun mana lupa dah. Ini baca saja. Baca dengan tidak ambil perhatian. Wanasu ke panasu? Panasu ya? Panas. Apa dia yang harus itu panasu? Panas. Yuharrifuna al-kal'ima wa panasu. Panasu. Silap. Kalau yang itu buat ada. Dalam Quran itu dalam Quran itu wanasu ke panas. Contoh. Panas. Al-Maidah. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi fanasu hazzam mimma dzukiru bih. Jadi hak ni yang ketiga ni. Jadi mereka lupa bahagian yang berisi peringatan. Baca Quran tu, tapi mana-mana ayat yang memberi tazkir, memberi kesedaran, memberi ingatan, itu lalu saja terlupa. 13 ayat 13 Al-Maidah. Syekh berkata, orang yang mengatakan bahawa politik tidak termasuk dalam bahagian agama. Politik suku, agama suku, jangan tercampur aduk dua tu. Sebab muka politik ni hal-hal kehidupan, wudu, kotor, agama muka suci tak muka kotor. Dia anggap gitu. Jadi Syekh kata orang yang berpendapat berlaku, pendapat ini dibawa dan secara beransur-ansur mengesahkan sifat lupa itu. Artinya bermula daripada paluan kenal mengatakan politik suku, agama suku, itu pun satu-satunya sebab boleh menghilangkan kesedaran. Panas. Jadi sahihnya fanasu hazzam mimma dzukiru. Tapi benda balah ni dalam masyarakat kita pun termasuk juga terkena ni benda ni. Sebab orang duk main politik duk balas ni. Politik ni masuk agama ke tak masuk agama. Selagi dia tak sebut sini, amun nampaknya selagi. Sekular pula. Ni sekular ni tak boleh tak sesuai dengan agama. Agama suku. Sekular suku. Penyakit sekular ni sama dengan ini. Sebab istilah sekular ni tak pernah wujud pada zaman awal. Orang zaman Nabi dulu sungguh pun tak ada kapal terbang. Tapi segala keperluan hidup dalam dunia ni semua dia guna. Dia semua dia guna. Tak ada satu benda pun yang kecuali. Sehingga orang tanya Nabi berhubung dengan makanan yang halal. Tak ada lah kita ini nombor satu makanan lah. Walaupun orang lain pun muka lain dulu yang pertama tu nak kata pelawak tu takut dia mau kata berdoa. Dia mau kata berdoa teh pelawak. Nak kata pelawak tu takut dia mau kata berdoa. Tapi cuba renung, cuba fikir-fikir. Gapo lebih daripada makan ni? Gapo? Tak adalah makan dengan minum nombor satu dah tidak di. Satu nombor satu. Telanjang tak apa. Tak ada rumah tak apa. Asal ada benda boleh makan cukup.
Sebab tu kita dapati dalam dunia ni, orang makan belakang. Apa yang ada? Sekalipun kita tak makan, tapi orang lain tu orang juga. Orang juga. Makan belakang. Jadi, kita harus melihat pada umum orang semua. Termasuk kita. Kalau kita kelih kita saja, orang lain kita tak kelih sampai bila-bila kita tak faham. Kita tak akan apa yang sebenar. Kalau di tempat kita ni, orang dah zaman Jepun, banyak bahan makanan yang sudah pun ditinggal oleh orang kita, di mana pada zaman Jepun dulu makan. Kalau kita Kelantan ni, orang tinggal tu tak makan sagu. Orang tak makan ada sagu. Cuma kalau ada pun kau buat kletek lah. Kletek atau buat apa? Kepuk-kepuk. Masa dulu sagu tu, orang kaca tu makan. Kenyek. Dia macam getuk. Jadi macam getuk. Buat gam. Kata-kata kaca. Sama ada bubuk gula ke, bubuk nisai ke, atau tidak bubuk ke. Macam-macam buatlah. Tujuan semua boleh makan. Jadi orang makan. Kalau kita tengok Allah ni, makan. Saya muka laku tu. Tentu kita kata begitu. Tapi bila soal makan ni tak ada, maka apa saja yang boleh dimakan, semua orang makan. Tambah-tambah pula manusia ni, kalau kira benda dia boleh makan, tak ada benda yang dia tak makan. Kalau batu bukit tu dia kata, tentulah tak ada orang makan. Dia proses buat gapo pun. Jalan raya ke, batu ke, gapo ke, daripada batu bukit dia jual. Pitih dia beli makan juga. Jadi berarti habis batu kayu makan. Itu manusia. Istimewa tidak dia. Sebab Tuhan kata, Tuhan jadi semua atas muka bumi ini manfaat untuk manusia. Mana tak ada satu benda terkecuali, benda tak berguna. Cuma tak berguna tu kerana orang tu tak faham, guna dia je. Jadi bila tak faham, berarti bodoh dia je lah. Mana gitu dah lah. Kemudian Allah menyebut tentang orang Nasara. Dia sebut Yahudi, sebut Nasara. Sebab orang ni orang yang paling rapat dengan zaman Nabi ni.